Okay, so kita masuk tajuk baru, taburan kepalang kalian. So kita ulang kaji sikit sebab perkataan kepalang kalian ini awak pernah belajar dalam matematik So cikgu di sini bagi berapa soalan yang awak belajar dalam matematik. Sebenarnya dalam tajuk ini kita bukan belajar benda ini. Kita belajar benda yang lagi advance daripada ini. So itu sebenarnya cikgu ulang kaji sikit Okay, bukan dalam sukatan maths tambahan sebenarnya. Okay, soalan 1. Dalam satu kotak ada 3 batang pen merah dan 5 batang pen hitam. Ini tak ada dalam modul kamu Okay, jika sebatang pen dikeluar secara rawat, cari kepalang kalian mentapak pen hitam. Cikgu rasa ini tengok tahu jawapan kan? Okay, Abdullah? Abdullah? Abdullah selalu tak jawab. Amirul? Ya. Okey, soalan 1 apa jawapannya? Saya rasa tengok tahu kan? Ingat lagi tak kepalang kalian? Teacher. Ah. Saya punya ni kelabu lah. You must, lah orang lain okey ke? Semua jadi kabur balik ke? Okey, teacher. Okey saya, okey. So Amirul tak boleh baca soalan saya. Okay. Agar tak tikus suruh orang lain lah tak apa Amirul Okey, Bakis. Satu kotak ada 3 batang pen merah, 5 batang pen hitam. Satu saja dikeluar secara rawat. Cari kepalang kalian tapak pen hitam. Bakis, tahu jawapan? Tak tahulah, teacher. Ini soalan matematik. 58 ke? Entah. Ya, 5/8. Ada buat kan dalam matematik. Di mana awak gunakan formula kepalang kalian tapak hitam sama dengan bilangan hitam bahagi dengan bilangan luang sampel kamu. Ataupun semua ada berapa. Ada kan? Okey, ini paling asas punya tentang kepalang kalian. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan yang level up sikit. Okey. Dalam satu beg ada kad yang berhuruf ABC. Beg yang satu lagi ada kad pula masih berhuruf yang berhuruf EFGH. Okey, EFGH. Jika sekeping kad diambil secara rawat dari setiap beg, cari kepalang kalian mentapak satu huruf konsonan sahaja. Di mana awak buat jadual ini, ingat tak benda-benda ini? Awak buat jadual ini. Okey, cikgu cimak masa saya buat untuk kamu. Okey, sekarang cikgu nak jawapan. Daripada jadual ini macam mana nak dapat jawapan dia? Idea? Ya, teacher. Soalan 2 ni apa jawapan Saya dia? kabur, teacher. Saya kabur sebab kena saya slow. Okey, kalau siapa yang terlalu kabur punya, cikgu sudah ambil kehadiran. Kalau kamu nak lift tak apalah, nanti awak tengok YouTube balik. Daripada awak kabur sebenarnya tak tahu cikgu cakap apa. Boleh Tak apalah sebab bukan semua orang kabur kan? Okey, so tadi Amirul kabur, Idea kabur. Okey, tak apa. Saya kabur tapi boleh faham. Tapi sakit sikit. Boleh faham. Okey, tak apa. Siapa tak nanti bila cikgu panggil awak, kalau awak kabur, awak cakap kabur saja, cikgu akan lompat kepada orang lain lah Okey, tak apa. Okey, Afiq, nampak? Nampak. Okey, nampak. So, kalau ini soalan dia, cikgu sudah tolong awak lukis lengkapkan jadual. So, cikgu nak jawapan. Ataupun awak beritahu saya cikgu dulu. Yang satu huruf konsonan punya mana? Konsonan huruf F, G, H, B, C. Slow. F mana dia? F. F ya? Tak. F. Okey. Awak punya ruang sampel di sini aja. Oh, okey. Atas kan dia punya, awak kena labelkan pack 1, pack 2. Pack 1 ada apa, pack 2 apa. Dalam ini baru merupakan jawapan dia kan? Okey, boleh Okey, boleh semula. So, yang memenuhi syarat ini mentapak satu huruf konsonan sahaja. Awak ambil dua tak? Sorry? B, F.
Oh, BF. CF. BF satu huruf konsonan. BF Satu dua huruf huruf. konsonan. Maksudnya sekarang awak ada dua huruf, tapi awak hanya tapak satu huruf konsonan saja. Kalau PF kedua-dua ialah huruf konsonan, maksudnya awak tapak dua huruf konsonan. Cikgu kata tapak satu huruf konsonan, bukan tapak satu huruf konsonan saja, bukan maksud saya tapak huruf. Kalau ini, kalau tak ada perkataan satu itu maksudnya sekarang kalau saya ada dua kad, dua huruf konsonan. Okay. Tapi kalau cikgu letak satu di sini maksudnya cikgu ada dua kad, tapi dalam dua kad itu satu kad saja adalah konsonan. Maksudnya yang satu lagi bukan konsonan lah. Okay ya, so pilihan kamu? AF. AF. AG. AG. AH. AH. BE. BE. CE. CE. Dah. Dah, so jawapan? 5. Kepalang kalian dia 5. Kepalang kalian tak mungkin lebih daripada 1. Dia mesti merupakan pecahan ataupun nombor perpuluhan. Dalam matematik awak akan faham sebagai dia dalam pecahan. Tapi sebenarnya dia boleh dalam pecahan ataupun nombor perpuluhan. Kalau awak bagi saya 5, saya tengok pun tak payah tengok, saya tahu pasti salah. 5/12. 5/12. Kamu jangan lupa awak kena bahagi dengan keseluruhannya. Keseluruhan. Ya, kita terpadam. Okay. So kamu tulis 5/12. Kepalang kalian punya jawapan paling besar 1. Itu maksudnya benda itu pasti laku ataupun awak ambil semua. Okay. Kalau paling kecil tidak mungkin negatif juga. Paling kecil tidak dapat kosong. Maksudnya tak ada satu pun dipilih. Yang waktu lain kamu akan dapat pecahan tak wajar lah. Pecahan tak wajar. Kalau awak tulis dalam nombor perpuluhan, dia selalu 0 point sesuatu. 0 point sesuatu. Dalam matematik, awak kebanyakan masa memang tulis dalam pecahan lah. Hanya dalam maths tambahan, nanti kita belajar tajuk ini, awak akan tengok kita bukan setiap kali akan tulis dalam pecahan. Sebab kita dapat nombor pecahan yang tak cantik. Okay. Okay, soalan 3. Cikgu up lagi level dia. Okay. Dalam satu kotak, kalau kamu tengok ayat pertama sama dengan contoh 1, tapi seterusnya lain. Dalam satu kotak ada 3 batang pen merah dan 5 batang pen hitam. Jika 2 batang pen dikeluar secara rawat, 2 batang pen dikeluar secara rawat, cari kepalang kalian mentapak 1 pen hitam. Afiq, ingat tak cara buat? Soalan jenis ini. Dia tak boleh pakai jadual kan? Semalam dia tak ingat teacher. Tak ingat. Tak ingat. Siapa ingat? Siapa nak cuba tolong Afiq? Bagi sikit simbol. Siapa ingat? Baik. 5/6. Jawapan terus 5/6. Soalan ini tak mungkin tengok tahu. Dia kena buat sesuatu baru tahu. Awak tengok terus tahu 5/6 ke awak darah apa dapat 5/6? You ada darah tanpa apa ke? Ataupun memang tengok tahu dia ialah 5/6? Oh tak, dia kan kata 2 pen keluar. Jadi jumlah semua sekali pen kan ada 8. 8 tolak 2, tu saya dapat. Okey. Tak. Kalau sekarang, kalau kamu tengok dalam soalan ni, cikgu keluar 2 batang pen tau. So kita memang tidak boleh pakai teknik jadual. Kita tak boleh pakai teknik jadual ya sebab kita punya labeling. Sebab kalau teknik jadual biasanya dalam pad itu mengandungi benda yang berlainan. A, B, C. Kalau jenis ini, cikgu kalau nak buat gambar table boleh, tapi besar table itu. Cikgu akan buat macam ini. Merah 1, merah 2, merah 3. Pen hitam 1,
hitam 1, hitam 2, hitam 3, hitam 4, hitam 5. Lepas tu saya buat ini untuk pen pertama yang kita keluarkan. Ini untuk pen kedua yang kita keluarkan. M1, M2, M3. Hitam 1, hitam 2, hitam 3, hitam 4, hitam 5. Nak buat boleh macam ini. Satu jadual yang besar. Ya, sorry, garis saya sudah. Ya, garis saya sudah macam apalah. Kalau kamu nak buat boleh macam ini. Tapi complicated lah. Complicated. Kalau nak buat boleh. Tahu tak? Kalau ini apa yang cikgu kena isi kalau kawasan ini? Apa yang saya kena isi? Fatih, apa yang cikgu kena isi? Kawasan yang cikgu lorek warna hijau ini? Hitam pun. Awakan tulis merah 1, hitam 2. Nah, macam ini. Tapi awak kena tapi cikgu mana tengah tapi tu? Tapi apa? tak boleh teacher buat dulu sebab saya tak nampak lagi corak dia. Tak apa. Nanti awak belajar ada benda ini. Tadi saya 5K1 dia kata mereka sudah belajar term 4. Kamu last year siapa yang mengajar cikgu matematik kamu siapa? Tahun lepas siapa guru matematik kamu? Tak tahu siapa cikgu dia. Cikgu Ami. Okey, faham. Okey. Okey. Tak sama dengan cikgu matematik K1 kan? Okey, tak apa. Kalau cikgu go through dengan cepat, kalau faham, tapi sebenarnya hari ini cikgu tidak titik beratkan jadual ini pun So awak faham, tak faham tak apa. Awak lebih penting tahu yang cikgu nak ajar nanti punya So satu cara lagi, awak memang boleh buat jadual lagi, tapi kalau awak buat jadual complicated lah sebab dia akan melibatkan satu jadual yang besar. Kalau kamu tengok ada 8 baris, 8 column, 8 kali 8, tempat petak dalam ini ada 64 awak kena isi. Okay? Sebab sini ada 8, sini ada 8. So 8 kali 8 ada 64 kita perlu isi. Dan bila kita nak isi ini pun, awak akan tengok kita akan prop pertama ini. Tahu kenapa? Cikgu akan prop macam ini. Kawasan ini tak boleh isi. Ada tak sesiapa kenapa cikgu nak prop macam ini? Okay, cuba tengok yang terakhir ini. Sepatutnya apa yang cikgu kena tulis dalam ini? Cikgu hantar wakil Okey, Fatin sambung. Kawasan ini cikgu sepatutnya tulis apa? Okey, sebelah kiri dia apa dia? Apa ini? H5. H5. Atas itu? H5 juga kan? Tapi kalau soalan ini ya okey. So, di sini cikgu kena block dia. Oh sorry, tutup mic adik awak Okey, tak apa. Nanti cikgu buat cikgu cari orang lain. Okey. So di sini dia kata 2 batang pen dikeluarkan. Tak mungkin berlaku bila kita keluar 2 batang pen kita dapat pen yang sama. Itu sebabnya cikgu kata bila buat jadual kita kena block ini. Okey, kita kena block ini. Okey, so akhirnya kamu nanti dapat kita hanya ada setiap baris kita hanya ada kita ada 8 baris, tapi kalau setiap ini kita hanya ada 7. So nanti kita hanya ada 56 kesudahan yang mungkin. Lepas tu awak kena carilah. Soalan nak satu saja pen hitam. Satu saja pen hitam. Yang cikgu label satu ini cikgu label 1, 2 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antara 1 sampai 7, yang mana ialah saya dapat satu pen hitam. Yang pertama ialah merah 1, merah 2. Yang kedua merah 1, merah 3. Yang ketiga merah 1, hitam 1.
Yang keempat, merah 1, hitam 2. Yang kelima, merah 1, hitam 3. Yang keenam, merah 1, hitam 4. Yang terakhir ni, merah 1, hitam 5. Antara 7 yang cikgu sebut tadi, yang mana satu hanya ada satu pen hitam sahaja. Siapa nampak? Fatin sudah tak boleh cakap sebab adik dia bising di kepi dia. Tak apa. Tolong jawab. 3 sampai 7. 3 sampai 7. Okey, 3 sampai 7 ini semua kita ada satu hitam. Okey, kalau baris kedua cikgu label saja 1, 2, 3. Yang mana hanya ada satu hitam. 3 hingga 7 juga. Okey, 3 hingga 7. 3 hingga 7. Okey. Untuk baris seterusnya, kalau cikgu label tukar 1, 2, 3. 3 hingga 7. Okey, hitam 3, 7. Okey, yang bawah? Bawah tak ada. Satu hitam. Ada tak? Ada. Cari. 1 hingga 3. 1 hingga 3. So kalau kamu tahu pergi buka ini 1 hingga 3, 1 hingga 3, 1 hingga 3, 1 hingga 3. Belakang tu cikgu tak ambil sebab dia dua-dua hitam. Dia nak satu hitam saja. So semua ada berapa cikgu bulatkan? 30, betul? $30 kan? Betul? 30. 30. So kalau kamu pakai jadual pun boleh buat lah. Tapi awak kena lukis satu jadual yang besar. Lepas tu awak akan tulis lah jawapan awak ialah 30/56. Ringkaskan 30/56. Boleh ringkas? 15/28. 28. Itu ialah kalau awak pakai teknik jadual lah. Tapi untuk kes soalan ini sebenarnya tidak galakkan pakai teknik jadual. Ni baru 8 patang. Kalau cikgu tulis sini 13 dan 15, main gila kita punya jadual. So di sini kita ada cara kedua, iaitu kita lukis benda-benda macam ini. Cikgu Amin ajar awak dengan cara apa ya? Dia ada ajar cara ini? Tak juga. Ada tak? Yang benda-benda macam ini? Ada, tapi tak faham. Anda cakap saja. Oi, kita kena rakam ni. Okay, so sebenarnya benda ini cikgu pernah ajar awak semasa cikgu ajar pilih atom. Okay, so kita akan tulis ini sebagai kad pertama. Ini sebagai kad kedua. So apa kemungkinan kad, bukan kad, pen kan? Sorry, pen. Kejap, salah. Ini pen ke kad, pen kan? Apa cerita saya lupa. Oh, pen. Okay. So pen pertama yang kita keluarkan dan pen kedua yang kita keluarkan. So pen pertama yang kita keluarkan tu mungkin warna apa? Mungkin warna apa? Merah. Okay, mungkin warna merah ataupun Hitam. hitam. So kita akan tulis sini merah, hitam. Bila pen kedua, sama kan? Merah, hitam. Kan? Merah, hitam. Merah, hitam. Kejap. Cikgu punya hash sudah lari. Okey, lepas itu, okay, untuk gambar raja pokok ini kita kena lengkapkan dengan nombor lagi. Kita perlu buat kerja ini bila peluang untuk kita dapat merah dan hitam adalah tak sama. Maksudnya dia tak adil. Contohnya soalan ini, kalau contoh soalan ini kalau kamu tengok merah kita ada 3, hitam kita ada 5. So peluang untuk awak dapat merah dan hitam tu tak sama adil. Peluang dapat hitam tinggi sikit kan.
So bila sekarang soalan ini dia jenis tak sama punya, maka cikgu perlu tulis nombor. Cikgu perlu tulis nombor. Okey, cikgu balik kepada atas tadi, soalan ini. Soalan ini kalau kamu nak buat gambar raja pokok sebenarnya pun boleh. Sebenarnya pun boleh. Kamu boleh buat, okey. Ini ialah kad pertama daripada peg pertama lah. Satu lagi kad kedua daripada peg kedua. So ini ialah A, B, C. Kemudian ini ialah E, F, G, H dan seterusnya. Kalau untuk ini, kita punya gambar raja pokok, awak akan tengok tak ada nombor. Kenapa tak ada nombor? Sebab dia sama adil. Peluang dapat A, B, C dalam peg pertama ini sama. Peluang untuk dapat E, F, G, H dalam peg kedua ini adalah sama. So, bila peluang mereka adalah sama banyak, sama adil, kita tak perlu lukis, tak perlu tulis nombor. Kalau tulis nombor pun nanti jawapan adalah serupa. Tapi benda itu jadi leceh sebab banyak nombor kena kira. Kalau sekarang peluang tak sama, bukan sama adil punya, maka kita perlu tuliskan nombor. Dan nombor yang kita perlu tulis ini sebenarnya ialah kepalang talian dia. Okey, sekarang kalau peg itu ada 3 pen merah dan 5 pen hitam, apakah kepalang kalian saya dapat pen merah? Apakah kepalang kalian saya dapat pen merah? Cara buat macam contoh satu tadi. Macam contoh satu tadi. Nisa boleh? Apakah kepalang kalian saya dapat pen merah? Sepatang, cikgu sekarang hanya ambil sepatang pen daripada peg ini. Kepalang kalian saya dapat merah? 3 ke? 3 per? Semua ada berapa? 6. Semua ada berapa? 8. 8. Untuk hijau, berapa per berapa? 5 per 8 ke? 5 per 8. Ya, 5 per 8. Di mana awak akan nampak dia, jumlah dua angka ini mesti dapat 1. Kalau tak dapat 1, something wrong. Okay, boleh ya? Okay, ini bukan benda yang cikgu nak ajar hari ini. Tak apalah. Okay, so sekarang bila kita sudah siap bahagian ini, cikgu akan pergi kepada bahagian ini. Okay, cikgu pergi kepada bahagian ini. Okay, mula-mula kita tutup dulu bahagian yang kita tak perlu. Okay, cikgu tutup dulu bahagian yang tak perlu. Okay, cikgu tutup bahagian yang tak perlu ini. Okay, bahagian ini cikgu tutup. Okay, so kita hanya tengok bahagian atas. Okay, bahagian atas ini maksudnya apa? Pen pertama awak berwarna merah. So cikgu nak tanya awak, kalau sekarang awak nak ambil 2 patang pen keluar dan awak keluar pen pertama dia warna merah. Sekarang dalam peg itu ataupun dalam kotak itu ada berapa patang lagi pen merah? Nisa sambung jawab, ada berapa? 2 ke? Tinggal 2 lah. Okay. Kenapa tinggal 2? Sebab 1 sudah dikeluarkan. So tinggal 2. Bagaimana dengan pen hitam? Masih 5 ke? Tak. Awak jangan lupa cikgu sudah tutup bahagian bawah. Kita tengok bahagian atas saja. Bahagian atas maksudnya pen pertama yang awak keluar itu warna dia merah. 5 ke? Masih 5 sebab tak keluar lagi. Okay. So sekarang kalau inilah keadaan dia, awak ada 2 patang pen merah dan 5 patang pen hitam. Apakah kepalang kalian awak dapat pen merah? Pen merah ada berapa? 2 ke? Ya, semua ada berapa? 7. Ya. Okey, sekarang pergi pen hitam. Pen hitam ada berapa? 5. Semua ada berapa? 7. 7. Kalau kamu tengok jumlah dia mesti 1. Boleh ya? So habis settle atas ini, sekarang kita tengok bawah. So atas pula cikgu tutup. Okey, atas pula cikgu tutup.
Cikgu tutup bahagian atas sini. Cikgu tengok, sorry, nombor saya tutup tak boleh. Okay. Cikgu tutup bahagian atas sini. Oh, nampak dia lagi. Kejap, bawa dia bring forward. Tak jadi tutup. Bring forward. Mana dia? Ya. Arrange. Bring forward. Bring to front. Okey, tutup. Okey. So cikgu tutup atas. Okey, kita tengok bawah. Maksudnya kita sekarang balik kepada keadaan. Okey, asalnya cikgu ada 3 patang pen merah, 5 patang pen hitam, dan sekarang pen pertama yang cikgu keluarkan itu, warna dia hitam. Ini pen satu saya. Warna dia hitam. Okey, sekarang soalan saya, pen merah ada berapa patang sekarang? Kalau pen satu saya berwarna hitam. Sambung jawab, Nisa. 3 ke teacher? Masih 3 lah. Tak dikeluarkan lagi. Bagaimana dengan pen hitam? Empat. Ada berapa? Kalau pen pertama awak berwarna hitam telah dikeluarkan. 4. Kita ada 4. Sekitar tolak 1, tinggal 4. So sekarang baru kita isi. Apakah kepala kalian awak nak tapak pen merah? Pen merah ada berapa? Pen merah ada berapa? 3/7. 3/7. Kepala kalian untuk tapak hitam? 4/7. 4/7. Jumlah dia mesti 1. Boleh ya? So, sekarang cikgu buang bahagian cikgu tutup. So, kita sudah lukis satu gambar raja pokok yang lengkap. Kita sudah lukis satu gambar raja pokok yang lengkap. Ada 2 patang pen telah dikeluarkan dan semua kepala kalian telah ditulis. Dan cara kita nak baca gambar raja pokok itu sama. Ada angka, tak ada sang angka, cara kita baca adalah sama. Maksudnya yang pertama ini ialah merah-merah. Maksudnya dua-dua patang pen itu warna merah. Yang ini merah hitam. Yang ini hitam merah. Yang ini hitam hitam. Boleh faham? Soalan nak apa? Cikgu sudah lupa. Soalan anda kata, apakah kepala kalian awak tapak satu pen hitam? Antara 1, 2, 3, 4, yang mana satu ialah satu pen hitam? Hanan? MM, MH, HM, HH. Satu pen hitam. MH, HM. HM. Ada 2. Lepas itu, kalau sekarang gambar raja pokok kita tak ada nombor punya, maka awak memang tulislah 2 daripada 4. 2/4. Lepas tu awak ringkaskan. Tapi sekarang, awak punya gambar raja pokok ialah jenis ada nombor punya. Kenapa ada nombor? Cikgu sudah cakap tadi, sebab kepala kalian peluang nak tapak merah dan hitam tak sama banyak. Hitam ada lebih banyak patang. So peluang dia lebih tinggi sikit. So bila dia jenis bukan sama peluang, kita kata bias kepada sebelah punya, cikgu kena letak nombor. Bila cikgu kena letak nombor, so cara kita selepas kita pilih yang dia kata satu pen hitam, kita kena buat sesuatu lagi. So apa yang kita perlu buat ialah kita tengok ini MH. Kenapa MH? Sebab kita baca macam ini kan. MH. So cuba baca apakah nombor pecahan yang cikgu tulis di atas di sepanjang garis biru ini. Ada apa nombor, Hanan? Hanan kan? Nombor? Nombor pecahan yang cikgu tulis di sepanjang garis ini. Garis biru ini. 3/8, 5/7. 3/8 dan 5/7. So awak darab. Awak darab. Apa jawapan dia? 15/56. Betul? Boleh ringkas? Tak boleh ringkas. Lepas tu kita ada satu lagi pilihan iaitu HM. So sekali lagi cikgu akan ambil daripada tempat permulaan jalan sepanjang dia sampai tempat saya tapak HM ini.
So kali ini di sepanjang garis ini apakah nombor kita dapat? 5/8 kali 3/7. Okey, 5/8 so kali 3/7. So kalau awak buat ialah 15/36. Lepas tu awak tambah. Awak tambah ini 15/3 56. Okey, 15/56 tambah 15/56. Sepatutnya awak dapat juga jawapan 15/28, betul? Betul. Okay. So itu satu cara lagi kita boleh gunakan gambar raja pokok ini. Gambar raja pokok ini untuk cari kepalang kalian dia. Okay. Dan biasanya kita akan buat benda ini bila benda yang kita keluar lebih daripada satu lah. Contoh sini, cikgu ambil 2 batang pen. Kalau cikgu ambil sebatang pen saja, tak payah buat penat-penat macam ini. Tengok tahu jawapan. Tengok tahu jawapan. Okay. So ini yang apa yang awak belajar dalam matematik tingkatan 4 sebenarnya ini bukan apa yang cikgu nak ajar hari ini, hanya sebab tajuk ini ialah taburan kepalang kalian. Dia sebenarnya sambung daripada benda ini. Sambung daripada benda ini. So kita akan pergi kepada subtopik pertama kita. Okey, subtopik pertama kita lebih kepada istilah sebenarnya. Okey, di sini ada satu istilah, nama dia sebagai pemboleh ubah rawat. Okey, maksudnya dia ialah satu pemboleh ubah dengan nilai per angka. Maksudnya pemboleh ubah ini jawapan awak mesti angka. 1, 2, 24, 5. Tak boleh merah, kuning, hijau, biru, tak boleh. Dia mesti merupakan angka. Dan dia ditentukan daripada satu fenomena rawat. Fenomena rawat maksudnya benda itu, fenomena ini kita tak boleh tentukan terlebih dahulu. Dia bergantung kepada peluang dia. Macam contoh kita punya cerita tadi, cikgu buat eksperimen, cikgu suruh awak ambil 2 batang pen keluar. Selagi awak belum ambil 2 batang pen keluar daripada pen itu, cikgu tak tahu apa jawapan pada awak. Mungkin merah hitam, mungkin hitam merah, mungkin merah merah, mungkin hitam hitam. Saya tak tahu mana satu. Cikgu tak boleh tentukan dia lebih awal. Bergantung kepada nasib awak waktu itu. Ataupun di sini dia kata bergantung kepada peluang dia. So bila keadaan ini memenuhi 2 syarat ini, benda itu tak dapat ditentukan lebih awal dan awak punya jawapan ataupun apa yang kita nak tengok mesti merupakan angka, nilai per angka. Maka benda itu pemboleh ubah nilai itu kita panggil dia ialah satu pemboleh ubah rawat. Pemboleh ubah rawat. Itu sebabnya kalau kamu tengok semasa awak belajar dalam tingkatan 4, waktu awak belajar tajuk kepalang kalian, awak selalu nampak ada istilah ini. Diambil secara rawat, dikeluarkan secara rawat, dipilih secara rawat. Kenapa dia nak ada istilah ini? Secara rawat. Itu maksudnya lah dia nak cakap benda ini tak dapat ditentukan lebih awal sebab bergantung kepada nasib. Okay? Ataupun sebagai contoh, apa beza ni? Contohnya kalau sekarang cikgu bagi awak 2 batang pen. Okay? Cikgu bagi awak 2 batang pen, ada berapa kemungkinan? Okay, di sini kamu nampak pen cikgu kan? Okay, ada satu merah, satu biru. Cikgu bagi 2 batang pen di sini. Okay, cikgu panggil. Fatin, cikgu nak bagi satu kepada awak. Pilihlah mana satu awak nak. Okay, kalau cikgu suruh Fatin tengok kemudian pilih. Maksudnya Fatin akan pilih ikut keperluan dia. Mungkin dia kata cikgu nak jawab banyak soalan. Pakailah pen biru saya habis-habis. Kedai buku tak tahu buka ke belum buka. Saya nak pen biru. Kalau itu bukan dipilih secara rawat. Sebenarnya Fatin telah pilih ikut keperluan dia ataupun ikut dia punya, dia suka biru, so dia pun belilah biru. Okay. Yang dikata dipilih secara rawat ialah cikgu nak bagi awak 2 batang pen tapi cikgu tak bagi pilih. Mungkin cikgu simpan benda ini, dalam pek. Tak bagi awak nampak. Suruh awak urutkan tangan masuk dalam pek itu, angka 1 keluar. So nasib awak lah dapat merah-merah lah, dapat biru-biru lah. Itu baru kata awak dipilih secara rawat. Maksudnya memang betul-betul tak tengok dia, ambil saja. Ambil saja. Nasib lah saya dapat apa. Nasib lah saya dapat apa. Nasib baik dapatlah warna yang saya suka. Nasib kurang baik dapatlah warna yang kalau itu bukan secara rawat. Secara rawat maksudnya memang tak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia. Bergantung pada nasib waktu itu.
So sebenarnya bila dalam tajuk kepalang kalian, semua benda kebanyakan kita memang panggil dia sebagai fenomena rawat lah. Sebab kita tak tahu apa keputusan dia. Even pertandingan antara dua pemain. Kan kita akan rasa, cikgu, pemain itu main dengan pemain itu, tak payah tengok lah, pasti dia menang lah. Okay, pun tak semestinya kan. Kan kita tengok dalam pemain antara bangsa pun, dia hebat sampai macam mana, dia tak semestinya tiap-tiap kali menang. Tapi kalau siapa yang lebih pandai itu, peluang dia menang tinggi sikit lah. Okay? Tapi bukan kata dia tak mesti tak kalah. Ada masanya dia juga akan kalah. So kita kata itu ialah fenomena rawat. Okay. Kemudian bila dan satu lagi awak akan tengok di sini, dia mesti melibatkan angka. Dia mesti melibatkan angka. So kalau saya pergi kepada soalan ini balik, okay, soalan atas ini, okay, kalau kamu tengok awak punya jawapan, okay, awak kata, cikgu, pen hitam, pen merah. Okay, kalau pen hitam, pen merah, maka kita tak kata ini ialah pemboleh ubah rawat. Kita tak tengok, panggil dia sebagai pemboleh ubah rawat sebab awak punya nilai bukan angka. Awak punya nilai, awak punya ruang sampel awak ialah warna pen tersebut. Merah, hitam. Okay? Tapi sebenarnya, bergantung kepada cara kamu buat, cikgu boleh ubahkan dia jadi nilai per angka. Di mana cikgu bukan tengok warna merah hitam. Cikgu tengok satu hitam, tak ada hitam. Cikgu boleh ubah dong. Kalau matematik, matematik tidak buat kerja ini. Kalau matematik, biasanya kita akan tulis ruang sampel kita ialah hitam, merah. Itu dalam matematik. Tapi saya boleh ubah dia jadi pemboleh ubah rawat. Pemboleh ubah rawat sebab dia mesti nilai di mana cikgu akan tulis 0, 1. Apa maksud kosong di sini? Kosong pen hitam. Sebenarnya maksudnya pen merah lah, cikgu tapat. Okay? 1 hitam. Di mana kosong di sini mewakili dia, 1 mewakili dia. Kosong hitam. Kosong hitam maksudnya saya dapat pen merah lah. Okay? 1 hitam, saya dapat pen hitam lah. Cikgu boleh ubahkan dia. Sama juga untuk soalan ini. Okey, soalan ini kalau kamu tengok tadi, saya labelkan jadual saya dalam keadaan AE, AF to AG kan. Di mana cikgu memang pakai huruf. Kalau cikgu pakai huruf, maka yang ini tidak dipanggil sebagai pemboleh ubah rawat. Sebab dia bukan nilai. Sebab dia bukan nilai. So, apa yang saya akan buat? Okay, apa yang saya akan buat? Akan tengok jadual yang sama ini, cikgu ubah sikit. Okey, kejap cikgu buang. Okey, cikgu buang gambar. Kejap. Okey. Okey. Di mana gambar raja pokok gambar raja pokok. Jadual kali ini, cikgu tak nak tulis dalam bentuk huruf, cikgu tulis dalam keadaan angka. Di mana sebab cikgu tahu soalan ini tanya saya cari kepalang kalian mendapat satu huruf konsonan. So bila cikgu pergi tempat pertama ini, cikgu nampak AE kosong huruf konsonan. AF ada satu huruf konsonan. AG satu huruf konsonan. AH satu huruf konsonan. Kalau BE satu huruf konsonan. BF dua konsonan. BG 2, BH 2, CH 2. Ayah. Di atas CE 1, CF 2, CG 2. Maka cikgu boleh ubahkan ini jadi pemboleh ubah rawat. Tapi yang cikgu masuk di sini saya ialah mewakili, di mana di sini cikgu punya pemboleh ubah ini, pemboleh ubah rawat saya mewakili bilangan huruf konsonan. Okey? Boleh okay. Begitu juga dengan inilah. Begitu juga dengan ini. Daripada saya tulis merah-merah, cikgu akan tulis, okay, soalan ini minat merah ke hitam? Okay, soalan ini minat kepalang kalian dapat satu pen hitam. Maka di sini cikgu akan minat tengok hitam. Tiada hitam.
1 hitam, 1 hitam, 2 hitam. Itu sebenarnya tadi kawan kamu kenapa pilih ini, sebab soalan nak 1 hitam. So cikgu boleh ubahkan cara penulisan saya, benda ini jadi pemboleh ubah rawat. Sebab dia mesti merupakan angka. Dia mesti merupakan angka. Okey, kamu tak payah risau sangat. So far cikgu tak rasalah dia akan keluar soalan macam mana ubah dia jadi pemboleh ubah rawat. Ini hanya sebagai pengetahuan sahaja. Okey, so bila melibatkan angka, angka kita ada 2 jenis. Sejenis kita panggil dia sebagai discrete. Sejenis kita panggil dia selanjang. So, pemboleh ubah rawat kita sebab dia merupakan angka, so automatik dia pun ada 2 jenis lah. Sejenis kita panggil dia pemboleh ubah rawat discrete. Sejenis kita panggil dia pemboleh ubah rawat selanjang. Okey, pemboleh ubah rawat discrete maksudnya awak punya nilai-nilai tu yang tadi macam cikgu tulis itu, dia mesti merupakan kosong ataupun integer positif. Macam tadi cikgu tulis. Contoh atas ini awak nampak cikgu tulis 0, 1, 2. Dia mesti kosong ataupun integer positif. Contohnya ini. Kan tengok cikgu tulis dalam jadual ini. 0, 1, 2. Dia mesti merupakan sifar ataupun integer positif. Okay, begitu juga dengan ini. 0, 1. Okay. So, soalan kalau awak tak tengok bila cikgu tanya soalan itu, jawapan awak ialah jenis sini 0, 1, 1, 2. Maka awak kata itu ialah pemboleh ubah rawat discrete. Okey, dan biasanya kalau soalan minta awak senaraikan ruang sampel dia, kita akan senarai macam inilah. Senarai akan macam ini. Okey. So, satu lagi ialah pemboleh ubah rawat selanjang. Boleh ubah rawat selanjang maksudnya ialah awak punya jawapan boleh terdiri daripada nombor perpuluhan. Biasanya dalam satu julat. Okey, dalam satu julat. Contohnya di sini cikgu tulis antara 1 sampai 3. So maksudnya awak punya jawapan mungkin 1.1, mungkin 1.4, mungkin 1.3, mungkin 2.5, mungkin 2.6. Okey, dia boleh dalam nombor perpuluhan. Yang biasanya dalam satu range lah dari berapa sampai berapa. Dan simbol ini sentiasa ialah lebih kecil, ada sama dengan, tak ada sama dengan, bergantung kepada sekarang nombor ini boleh masuk tak? Kalau awak nak termasuk nombor 1, awak buat sama dengan lah. Tak nak termasukkan 1, maka awak tulis lebih kecil saja. Tapi cara tulis biasanya macam ini, di antara berapa sampai berapa. Dan kalau kamu tengok dua benda ini, sebenarnya kita pernah buat dalam tajuk pertama, tajuk fungsi. Cikgu Rosa yang ajar kamu bila mula-mula kamu tak masuk tingkatan 4. Okay. Cikgu buat ulang kaji sikit lah. Okay, contohnya cikgu wakilkan satu fungsi dalam bentuk petak macam ini. Cikgu tanya apakah domain dia? Apakah domain dia? Faris, jawapan kamu. Tiba-tiba kita ulang kaji tingkatan 4, tajuk pertama. Apakah domain dia? Domain baca daripada objek ke baca daripada image lah, Faris? Hilang ke semua orang sudah hilang? Akhir? Akhir? Semua orang sudah hilang ke? Sesiapa lagi dengan saya lagi? Ramai lagi. Mana-mana ni? Akhir? Faris? Sudah tidur. Afiq? Ya. Kalau inilah fungsi dia, cikgu wakilkan dalam bentuk petak macam ini. Apakah domain dia? Domain yang X kan teacher? Ya, objek punya. So apa dia? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan kalau kamu tengok graf ini, dia punya semua ini dalam bentuk titik. Kalau bentuk titik maksudnya nombor itu saja. So dia ialah jenis discrete. So waktu itu kita akan tulis domain kita dalam keadaan macam ini. Kita tulis domain kita dalam keadaan macam ini. Kalau bawah punya, cikgu wakilkan fungsi kali ini dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf. Cikgu tanya apakah julat dia? Idea? Apakah julat dia?
Idea? Julat macam mana? Julat ialah bahagian objek punya ke bahagian image punya? Siapa lagi hidup lah? Idea? Hilang lagi. Bakis? Semua sudah mengantuk ke? Hanan? Okey, jom siapa yang cakap ni? Siapa yang cakap? Bakis ke Hanan? Bakis. Okey, Bakis. Kalau cikgu tanya julat, julat pacar daripada objek ke pacar daripada image? Tak ingat. Image kot, image. Ya, daripada image. Maksudnya kalau dalam bentuk graf, kita akan baca yang nilai-nilai pada pasti Y lah. So kalau cikgu tanya apakah julat, macam mana awak tulis jawapan? 3. Okey, awak tulis? Ya. 3 ke teacher? Tak nampak ke? Apa dia? Ini. Ini, nampak? Nampak. Okey, so macam mana tulis jawapan dia? 3. 3? 3, 5, 6. 5? Macam ni, 3,5, 6. 6. Ha. So kalau awak tulis macam ini, dikira salah lah. Kenapa? Sebab kali ini kalau kamu tengok, dia bukan titik. Dia sepanjang garis itu. Bila sepanjang garis dia, maksudnya contohnya soalan tempat ini ialah 3. Tempat ini, sini mungkin 5. Sini mungkin 3. Tempat-tempat ini, maksudnya dia mungkin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. So kita tidak mungkin senarai dengan cara ini. Kita terpaksa beritahu orang, okay, kita punya julat, memandangkan kita baca pasti Y, kita pakai nama fungsi itu Fs dari berapa sampai berapa. Itu cara kita tulis jawapan. So nilai pasti Y yang paling kecil ialah berapa? Ataupun awak tengok graf saya, paling rendah di mana? Lagi sambung? Kosong. So kita tulis kosong di sini. Kemudian belakang tu kita akan tulis paling besar. So kalau pasti Y kita tengok garis kita paling tinggi di mana? 6. 6. So itu cara penulisan yang betul. Oh, faham. So, kenapa ada perbezaan cara tulis ini? Sebenarnya masalah itulah. Kalau yang atas ini ialah jenis diskrit. Okay, diskrit. Yang bawah ini jenis selanjar. So, kalau kita nak tulis sesuatu, kalau dia ialah jenis selanjar, biasanya kita akan tulislah dari berapa sampai berapa. Kalau jenis diskrit, kita boleh senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, ikut soalan. Boleh? So, sebenarnya benda yang sama juga kita pakai untuk ini sebenarnya. Kamu jangan anggap ini ialah benda baru. Sebenarnya, dia gabungkan apa yang awak belajar sebelum ini masuk sini. So, bila diskrit, cara kita tulis dia punya ruang sampel macam ini. Kalau dia selanjar, cara kita tulis jawapan macam ini. Okey, sekarang kita tengok contoh kita. Okey, contoh ini, nyatakan jenis pemboleh ubah rawat dan tuliskan semua kesudahan yang mungkin bagi X dalam bentuk tata tanda. Maksudnya sekarang cikgu akan bagi satu situasi kepada kamu. Lepas tu awak fikirkan, okay, yang ini ialah jenis diskrit ke, ini ialah jenis selanjar. Okey, cikgu mula. Okey, Fatin, adik sudah tidurlah. Okey, Fatin cuba. Okey, kalau sekarang soalannya kata terdapat 5 tempat letak kereta di sesuatu kawasan. Kemudian sekarang kita punya pemboleh ubah S kita ialah mewakili bilangan kereta yang terletak di tempat letak kereta ini. Kita buat anggapan tak ada orang parking di luar punya. Kalau dia ada, dia mesti parking di tempat dia. So kalau kamu rasa ini ialah jenis diskrit ke jenis selanjar? Kalau situ ialah bilangan kereta. Diskrit. Ya. So apakah ruang sampel yang mungkin? Apakah jawapan yang mungkin? 5. 5. Ada lagi? 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, mungkin tak ada kereta langsung, mungkin ada 1 kereta, 2 kereta, 3 kereta, 4 kereta, 5 kereta. 6 maksudnya parking di luar lah, tak kira lah. Kosong maksudnya tak ada kereta parking pun. So, kita tak mungkin kata cikgu-cikgu situ ada 2.1 buah kereta, kan? So, ini ialah jenis discrete sebab jawapan kita hanya merupakan angka sifar, kemudian mesti integer positif. Boleh ya? Okay, B. Edit sikit dan B cikgu terbalik. Paling tinggi 180, paling rendah 140. Cikgu salah susunan itu. Okay, soalan ini, ukurkan ketinggian semua murid dalam kelas anda. Itulah aktiviti yang kita perlu lakukan. So, kalau kelas awal 18 orang lah cikgu ukur ketinggian dia. Katakan pelajar yang paling tinggi dalam kelas ini ialah 180 cm. Dan pelajar yang paling rendah dalam kelas ialah 140 cm. S ini mewakili ketinggian murid. Okay, mewakili ketinggian murid. So, ini jenis pemboleh ubah yang mana satu, Irene? Selanjar. Selanjar. So, bila kamu kata ini adalah pemboleh ubah selanjar, so cara kita tulis jawapan, kita kena tulis macam inilah. So, paling kecil berapa? 140. Boleh sama dengan 140 tak? Boleh? Boleh, maka kita pun ada tanda sama dengan punya. Paling besar berapa? 180. Boleh sama dengan? Boleh. Boleh. So, itu cara kita tulis jawapan. Boleh? Okay. So, nanti latihan 5.1.1 itulah soalan saya. Cikgu tanya awak apakah jenis pemboleh ubah rawat ni, dan cikgu nak awak tuliskan semua kesudahan dia. Okay. Katakan ini ialah soalan saya. So, cara awak tulis nanti cikgu akan bagi macam ni, satu jenis. So, awak tulis, okay, bila cikgu tanya soalan satu jenis, awak tulis sajalah discrete. Tak payah membazir masa pemboleh ubah rawat discrete. Tak payah. Exam you nak tulis lah. Tapi nak Google Form tu simple lah. So, awak kerja 2 kali kan. Buku kena tulis, Google Form kena isi kan. Okay, lepas tu cikgu akan buat macam ni 1S question mark. Itu maksudnya cikgu nak ruang sampel dia. So, kalau kamu erti bagaimana type simbol set ini, awak type lah. Lepas tu tulis jawapan dia. Kalau awak erti type simbol set, awak type. Kalau tak erti, tak payah. Tulis saja ruang sampel apa kemungkinan yang ada. So, kalau simbol ini tak erti tekan, awak tekan macam ini, cikgu faham. Cikgu faham maksud awak. Boleh kan? So, nanti latihan 5.1.1 inilah cikgu bagilah situasi yang berbeza. Situasi yang berbeza dan cikgu memberitahu awak S ini mewakili apa. Lepas tu awak buat keputusan. Discrete ke selanjar? Kalau discrete, apakah ruang sampel dia? Kalau selanjar, apakah ruang sampel dia? So, semua soalan ini cikgu akan tanya 2 kali tau. 1, cikgu tanya apa jenis. 2, cikgu akan buat S question mark. Nanti awak jawab dalam Google Form dan bagi saya. Okey, cuba kamu tengok muka surat 2. Okey, masa saya tutorial kena overtime sikit sebab awak kena lengkapkan jadual supaya besok saya boleh ajar. Okey, kamu tengok muka surat 2 kamu sebab cikgu susah sikit nak grow up, grow down sebab sangat kecil. Okey, so awak tengok muka surat 2 awak. Okey, cikgu di sini ayat ini besok baru saya terangkan lah. Tapi cikgu nak awak lengkapkan gambar raja ini dulu. Okey, gambar raja ini dia kata 1 kotak mengantungi 3 biji bola merah, 4 biji bola kuning dan 5 biji bola hijau. Okey, daripada ayat ini, daripada ayat pertama ini, apakah kepalang kalian awak tapak merah? Apakah kepalang kalian awak tapak merah? Ya, kenapa hilang semua? Ini. Apakah kepalang kalian awak tapak merah? Siapa? Hanan? 3/12. 12. Untuk tapak kuning? 4/12. Tapak hijau? 5/12. Okey. Itulah yang awak nampak dalam jadual saya. Kalau kamu tengok sini itu yang tanda ini 3/12, 4/12. Alamak, tak nampak. Sekejap.
Okey. Itu yang awak nampak sini dalam muka surat 2 3/12, 4/12 dan tak nak bergerak. Dan 5/12 Okey, cikgu sebenarnya sudah lukis gambar raja pokok yang lengkap untuk kamu. Cikgu hanya nak awak lakukan pengiraan saja. Okey, lepas tu ayat saya kali ini macam ini. 3 biji bola diambil, tapi kali ini dia ambil 1 demi 1 dan diletak semula sebelum bola kedua dan ketiga diambil. Maksudnya ialah macam ni. Dia ambil bola pertama keluar. Okey, tengok warna merah ke warna kuning tak terlalu lah. Dia tengok warna dia. Lepas tu bola itu dia masuk balik dalam kotak. Kemudian baru dia ambil bola kedua keluar. Okay? So dari segi cabang kita lebih kurang sama lah. Awak akan buat merah hijau kuning, merah hijau kuning ke? Merah kuning hijau, merah kuning hijau. Tapi awak akan nampak kenapa tadi punya contoh cikgu punya ini nilai berbeza kan? Tapi di sini adalah sama. Dia adalah sama sebab bola itu sudah masuk balik. So dia tetap ada 3 biji. Walaupun bola pertama warna merah sudah. Sebab warna merah, walaupun dia warna merah, dia masuk balik. Masuk balik maksudnya dalam kotak itu tetap ada 3 merah. Itu sebabnya dia masih 3/12, 4/12, 5/12. Bila sampai bola ketiga, kalau kamu tengok cikgu, bola 1 merah, bola 2 merah. Mana ada 3 biji merah lagi? Ada. Sebab bila dia tapak bola 1 itu merah, dia masuk balik. Bola kedua dia nampak merah pun dia masuk balik. Baru dia pergi ambil bola ketiga. So dalam kotak itu sentiasa ada bilangan bola yang sama. Itu sebabnya awak tengok cikgu semua tulis sama. 3/12 untuk semua yang merah punya. Kalau kuning semua awak nampak 4/12. Tak kisah cikgu punya itu cabang besar ke cabang kecil, semua cikgu tulis 4/12. Okey, kemudian untuk hitam punya pun 5/12. Okey So cikgu sudah lengkapkan gambar raja pokok yang rumit ini kepada awak. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat ialah cikgu nak awak isikan bahagian ini. Okey. Cuba tengok awak faham tak kenapa cikgu tulis MMM. Ikut inilah Awak tengok cursor saya. Ini cikgu sebenarnya baca daripada tempat mula dia. Cikgu terpaksa kecilkan sorry. So daripada tempat mula ini kalau kamu tengok pergi ini merah, pergi sini merah, pergi sini merah. Alamak. Pergi sini merah. So itulah MMM. Yang kedua itu kenapa MMK? Pergi pertama merah, kedua merah, ketiga K. Itu sebenarnya cikgu tulis MMK. Ketiga merah, kemudian hijau, MMH. Ada orang tidak faham mana katanya MMM, MMK ni? Ada orang tak faham? Sebab kalau awak faham cikgu agihkan tugas, besok cikgu nak jawapan. Ada orang tak faham nak double confirm dulu? Awak nak testing satu, cikgu dengar dulu, boleh? Ada? Semua orang okey Cikgu test seorang. Okey, cikgu nak jawapan untuk ini. Cikgu nak jawapan untuk ini. Bahaya kamu ni. Irene, apa nombor huruf sepatutnya cikgu isi di sini? Awak tengok kertas awak lebih senang. Apa dia? KM. Ya, M. Lepas tu? KM. KM. Betul. Okey. So betul. MKM. So jawapan di sini ialah MKM. Boleh Okey. Lepas tu, okey, cikgu nak kamu isi nombor sini juga. Macam mana nak isi nombor ini? Okey, dia maksudnya macam ini. Maksud dia macam ini. Sekarang kita punya soalan ialah dia kata S ialah bilangan kali mentapak bola merah. So kalau kamu tengok yang baris pertama ni 3 ialah merah. Itu sebenarnya cikgu tulis 3. Yang ini ada 2 merah saja, cikgu tulis 2. Yang ini ada 2 merah saja, cikgu tulis 2. So ini cikgu sepatutnya tulis nombor apa, Irene? 2. Boleh faham So awak buat untuk yang lain So cikgu agihkan tugas Cikgu agihkan. Sebenarnya awak kena buat semua. Awak kena buat semua. Hanya kalau boleh kalau tak sempat buat habis, kalau tak sempat buat habis sekurang-kurangnya yang cikgu peruntukkan awak punya awak mesti habiskan Okey, cikgu tengok ada berapa.
Semua ada 24 ya. So semua ada 24. Okey, seorang buat 2. Okey, orang yang terkeluar tu tak apalah. Abdullah buat 1, 2, Amirul 3, 4, Pakis 5, 6, Aidil 7 dan 8, Afiq 9 dan 10, Akil 11 dan 12, Faris 13 sampai 14, Hana 15 sampai 16, Nisa 17, 18, Irene 19, 20, Izani, bukan, Izani tak ada. Syifa 21, 22, Fatim 23, 24. Sekurang-kurangnya kalau boleh lengkapkan semua lagi bagus. Lengkapkan semua lagi bagus. Okey, di sini kalau awak punya nota awak tak nampak angka ini. Okey, kalau awak perlu awak salin dulu. Sekejap. Ini. Okey, ini macam tadilah. Sepanjang perjalanan MMM itu awak nampak apa pecahan yang ada. Okey, awak akan dapat 3/12, 3/12, 3/12. So kalau ada 3 nombor khas jawapan, tetap kita darat 3 nombor ni dan dapat jawapan ini. Boleh faham? Boleh faham nombor-nombor ini datang dari mana? Cuba awak saling, lepas tu awak tengok gambar raja. Ada mana satu awak tak pasti, awak nak cek awak sendiri punya dulu, cikgu boleh ikut awak. Ada orang perlu? Faham So, hari ini awak kena siapkan latihan 5.1.1 dan bagi jawapan dalam Google Form itu cikgu akan cek. Yang ini tolong sekurang-kurangnya dekat kat bahagian awak sendiri punya. Bahagian awak sendiri punya. Dan kalau boleh ialah lengkapkan semua. Sebab besok susah pula nak tunggu saling semua ini. Awak lengkapkan semua yang ada supaya bila besok ada waktu saya, cikgu minta jawapan. Cikgu tak ada masa nak tunggu awak kira lagi. Cikgu nak jawapan daripada kamu sahaja. Cikgu nak jawapan daripada kamu sahaja. So, itu dia untuk hari ini. Kejap cikgu stop record. Ada apa lagi nak tanya?